bab 2 matriks. Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Okey, so matriks lazimnya diwakili dengan huruf besar dan ditulis dalam tanda kurung, sama ada yang begini atau yang bulat pun boleh. Okey, jadi sekarang cikgu bagi satu contoh yang mudah daripada buku teks. Okey, mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Jadi dalam matriks ini setiap lajur dan baris itu membawa maksud yang tertentulah. Contoh, tengok jadual sini. Okey. So di sini dia sudah bagi jadual dan kipas angin. Ada 3 jenis, berdiri, kipas siling dan kipas dinding. Dan ini adalah tempat di mana dia dibelilah. Cara membeli, beli di kedai ataupun beli dalam talian. Jadi macam mana mau tukar maklumat ini kepada bentuk matriks. Jadi senang saja, tengok saja yang di sebelah ini. Okey, tulis balik saja 16, 18, 11, 16, 18, 11, 5, 10, 4. 5, 10, 4. Itu cara menukarkan maklumat ataupun situasi dalam jadual itu kepada bentuk matriks. Cuma di sini apa yang dipanggil sebagai baris? Baris itu adalah yang ini. Okey, inilah 16, 18, 11 itu adalah baris. 5, 10, 14 itu pun adalah baris. So ada 2 baris lah. Apa itu lajur? Lajur itu inilah. 16, 15 itu adalah lajur. 18, 10 itu adalah lajur. 11, 4 itu pun adalah lajur. Jadi maksudnya matriks ini mempunyai 2 baris dan ada 3 lajur. Dan setiap lajur itu membawa maksud yang tertentu lah, bergantung kepada maklumat daripada jadual. Contoh sini 16, 15 ni lajur itu membawa maksud apa? Itu membawa maksud kipas angin berdiri. Jadi maksudnya lajur itu membawa satu maklumat yang sama. Macam ini 16.5 itu maklumatnya yang sama lah, iaitu kipas berdiri. Okey, 18.10 ini lajur 18.10 ini membawa maksud kipas siling. Dan lajur 11.4 ni membawa maksud kipas dinding. Okey. Begitu juga dengan baris. Setiap baris itu membawa maksud yang sama lah. Maksudnya 16, 18, 11 ini membawa maksud yang sama, iaitu kipas yang dibeli di kedai. Okey. Baris yang kedua 5, 10, 4 ni pun membawa maksud yang sama, iaitu kipas yang dibeli secara dalam talian. Okey, so itu cara mewakilkan maklumat situasi kepada bentuk matriks. Okey, contoh ini senang sajalah. Contoh 1, wakilkan maklumat berikut. Wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Jadi seperti sama macam tadi. Okey, tulis balik saja nombor itu, cuma dalam bentuk matriks. So contoh 1 itu tulis balik saja. Okey, 1700, 2100, 2000 dan juga 1800 tutup kurungan. Okey. Jadi maksudnya ini kita buat matriks yang hanya ada baris, satu baris dan ada berapa lajur? 1, 2, 3, 4. Okey. Satu baris dan 4 lajur. Dan setiap lajur dan baris itu membawa maksud yang sama. Maksudnya baris ini hanya ada satu. Jadi baris ini merujuk kepada keperluan kalori harian. Dan setiap lajur itu pula merujuk kepada yang 1700 ni. Lajur yang pertama merujuk kepada kanak-kanak. Lajur kedua yang 2100 ni merujuk kepada remaja. Yang 2000 merujuk kepada dewasa. 1800 ini merujuk kepada warga emas. So setiap baris dan setiap lajur itu membawa satu maklumat yang sama lah. Okey, selain itu kita boleh juga buat begini. 1700, 2100, 2000
dan 1800 tutup kurungan. Jadi maksudnya di sini kita sudah buat matriks yang mempunyai 1, 2, 3, 4 baris dan hanya ada satu lajur. Oke. So sekali ini berbeza dengan yang tadi lah. Maksudnya baris itu membawa maksud, baris pertama membawa maksud kanak-kanak, baris kedua membawa maksud remaja, baris ketiga membawa maksud dewasa, dan baris keempat membawa maksud warga emas. Manakala lajur itu pula hanya ada satu lajur, lajur itu membawa maksud keperluan kalori. Oke, jadi kita boleh jawab menggunakan dua cara lah. Sama ada matriks yang satu baris 4 lajur ataupun matriks yang mempunyai 4 baris dan satu lajur. Contoh 1B, mau tukar dia kepada bentuk matriks, so ada dua pilihan lah. 13, 5, 1, 10, 2, 4, dan 8, 8, 9. Oke. Baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga membawa maksud yang sama lah. Baris yang pertama membawa maksud acara terjun, baris yang kedua membawa maksud pencak silat, dan baris yang ketiga membawa maksud olahraga. Manakala lajur yang satu bermaksud pingat emas, lajur dua bermaksud pingat perak, dan lajur tiga bermaksud pingat gangsa. Selain itu, kita boleh juga tulis dalam bentuk seperti ini. 13, 10, 8, 5, 2, 8, 1, 4, 9. Oke, cuma kali ini setiap lajur dan baris itu tidak sama macam tadi lah. So sekarang lajur satu membawa maksud acara terjun. Lajur 2 acara pencak silat. Lajur 3 acara olahraga. Baris 1 pula pingat emas. Baris 2 perak, baris 3 gangsa. So maksudnya di sini baris itu mewakili pingat. Oke, dan lajur itu pula mewakili acara lah. Oke. Kalau tadi terbalik kan. Lajur itu mewakili pingat dan baris itu mewakili acara. So sekarang berubahlah. Baris acara, lajur pingat. Yang kedua ni baris pingat, lajur acara. So ada dua cara lah. Oke, contoh soalan C. Dalam ujian 1, Samad telah mendapat 76 markah untuk bahasa Melayu, 82 markah untuk matematik, 72 markah untuk sejarah. Hamid pula mendapat 80 markah bahasa Melayu, 88 markah untuk matematik, dan 70 markah untuk sejarah. Oke, jadi kita boleh buat beginilah. Yang pertama kita boleh buat 76, 82, 72, dan 80, 88, 70. Oke. Maksudnya di sini, ini cara yang pertama ini membawa maksud. Lajur yang pertama itu mewakili markah Hamid. Markah Samad. Dan lajur yang kedua itu mewakili markah Hamid. Jadi maksudnya di sini lajur itu mewakili nama. Oke. Baris 1 itu mewakili subjek BM. Baris 2 itu mewakili subjek matematik. Dan baris 3 itu mewakili subjek sejarah. Jadi maksudnya di sini baris mewakili subjek. Oke. Baris subjek, lajur nama. So kita boleh juga buat ubahlah. Baris pula tadi baris subjek, sekarang kita ubahlah baris itu jadi nama. Jadi baris itu jadi nama, maksudnya ada dua baris sajalah. Satu baris untuk Samad dan satu lagi baris untuk Hamid. Lajur ada 3 lah. Satu markah untuk BM, matematik,
dan sejarah. Okey, so Samad BM dia berapa? Samad 76, matematik 82, sejarah 72. Untuk Hamid pula BM dia 80, matematik 70, matematik 88, matematik 88 dan sejarah 70. So ini beza dengan yang tadi lah. Tadi baris adalah subjek, lajur adalah nama. Sekarang baris adalah nama dan lajur adalah subjek. Bagaimanakah menentukan peringkat matriks dan seterusnya, mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks. Contoh, kita diberi matriks 1, 2, 4, 5. Okey. Matriks ini mempunyai berapa baris? Ada 2 baris. Dan matriks ini mempunyai berapa lajur? Ada 2 lajur. Jadi bagaimana kita menentukan peringkat sesuatu matriks? Peringkat. Okey, setiap matriks dia ada peringkat. So untuk menentukan peringkat sesuatu matriks itu, kita kena tahu bilangan baris dan bilangan lajur. Jadi peringkat itu adalah baris darab lajur. Okey. Jadi sekarang baris ada berapa? 2. Lajur ada berapa? 2. Jadi matriks ini adalah matriks peringkat 2 darab 2. Okey, itu saja cara dia. Kalau contoh lain 1, 2. So matriks ini apa dia punya peringkat? Peringkat. So kita tengok ada berapa baris? 1, 2. Dia punya lajur ada berapa? 1. Jadi peringkat dia adalah baris darab lajur. 2 darab 1. So matriks ini adalah matriks peringkat 2 darab 1. Okey, kalau ini berapa dia punya peringkat? Ini matriks peringkat berapa? Jadi peringkat kita kena tengok dia punya baris ada berapa? 1, 2, 3. 3 lah. Darab berapa dia punya lajur? 1, 2, 3. 3. So ini adalah matriks 3 darab 3. Contoh lain. Okey, ini adalah matriks peringkat. Ada berapa baris? 1. Ada berapa lajur? 1, 2, 3. So ini adalah matriks peringkat 1 darab 3. Okey, seterusnya selain daripada peringkat, kita juga mengenal pasti unsur tertentu dalam sesuatu matriks. Okey, so dalam matriks itu apa-apa nilai di dalam suatu matriks itu kita panggil sebagai unsur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So unsur dia adalah dalam matriks ini, unsur itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So apa-apa nilai yang ada dalam matriks itu, itulah yang kita panggil unsur. Okey. Contoh di sini matriks ini unsur dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Okey, setiap unsur ini kita boleh wakilkan dengan menggunakan perwakilan. Contoh, matriks 1 ini sebenarnya adalah E11. Apa maksud E11? Okey. 1 di sini merujuk kepada baris. Dan 1 yang sebelah sini merujuk kepada lajur. Jadi apa itu E11? E11 adalah sama dengan 1. Kenapa? Sebab 1 itu terletak pada baris 1 kan? Dan dia juga terletak pada lajur 1. Lajur 1 baris 1. Jadi sebab itu dia ditulis sebagai E11. Okey, kalau 6 ini kita tulis dia sebagai E23. Kenapa E23? Okey. Sekarang 6 ni terletak pada baris ke berapa? Baris ke-2. Jadi sebab itu kita tulis 2. Sekarang dia terletak kepada lajur ke berapa? Lajur 1
lajur 2, dan lajur ke 3. Jadi lajur ke 3. Itu maksud E2, 3. Ini pula E1, 2. Maksudnya baris 1 lajur ke 2. Oke, jadi maksudnya apabila kamu nampak simbol ini, itu adalah simbol untuk unsur-unsur yang ada di dalam matriks. Jadi maksudnya kalaulah contoh begini, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Soalan tanya, apa nilai E21? Apa nilai dia? So, E21 itu maksudnya baris 2, ini baris 1, ini baris 2. Oke. Dan lajur 1, lajur 1, lajur 1, lajur 2, lajur 3. Jadi E21 itu adalah E2, E1, 8 lah. So, E21 adalah 8. Baris 2, lajur 1. 2. Diberi 3 matriks P, matriks Q, dan matriks R. Tentukan peringkat setiap matriks itu. So, matriks yang pertama, apa dia punya peringkat? Ada berapa baris? 1 saja baris, dan ada berapa lajur? 1, 2, 3. Jadi matriks ini adalah matriks barisnya 1, lajurnya 3. So, matriks 1 darab 3. Oke, matriks Q pula berapa baris? 1, 2. Lajur berapa? 1. Jadi matriks ini adalah matriks peringkat, barisnya ada 2, lajurnya ada 1. Matriks peringkat 2 darab 1. Ini pula ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. So, matriks ini adalah matriks peringkat 4 darab, ada berapa lajur? 1, 2, 3, 4. 4 darab 4. So, matriks ini peringkat dia adalah 4 darab 4. Oke, seterusnya soalan B. Tentukan unsur baris pertama dan lajur ketiga matriks P. Matriks P. Maksudnya P13. Baris 1, lajur 3. Oke, baris memang 1. Ini 1 baris saja. Lajur yang ketiga, lajur yang pertama, lajur yang kedua, lajur yang ketiga. Jadi baris pertama, lajur 3 adalah 9. Oke. Ini jawapannya 9 lah. Ini baris kedua dan lajur pertama, Q21 untuk matriks Q. Q21 baris 1, baris 2, lajur 1. Oke. So, Q21. Q2 lajur 1. 5 lah. So, jawapan yang kedua adalah 5. Yang terakhir, baris ketiga dan lajur keempat. Baris 3, lajur 4. R34. Baris 3. Mana baris 3? Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi baris 3 tu di sini. Oke, baris 3. Lajur 4. Mana lajur 4? Lajur 1, lajur 2, lajur 3, lajur 4. So, lajur 4 tu di sini. So, mana nombor dia? Inilah 1. Oke. So, itu contoh 2. Oke, contoh 3. Diberi matriks D ini. Tentukan peringkat matriks. Peringkat matriks ada berapa baris? 1, 2, 3. 3. Dia punya lajur ada berapa? 2. 1, 2. 3 darab 2. Oke, seterusnya tentukan unsur D11, D21, D32. Oke. D11 dulu. D11. Lajur 1 baris 1. Oke. Baris 1, baris 2, baris 3. Lajur 1, lajur 2. Lajur 1, lajur 2.
So sekarang dia mau D11. Baris 1, lajur 1. So 2 lah. Okey. D21, D21, baris 2, lajur 1. Kosong lah. Jadi kosong. Yang terakhir D32, D32, baris 3. Okey. Lajur 2. So 9. Okey. Dan pembelajaran seterusnya menentukan sama ada dua matriks adalah sama. Okey, macam mana kita menentukan dua matriks itu adalah sama? Okey, jadi baca di sini yang ini. Dua matriks M dan N adalah sama jika dan hanya jika kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur sepadan adalah sama. So, itu syarat untuk kita katakan dua matriks itu adalah sama. First, peringkat dia mesti sama. Yang kedua, unsur yang sepadan mesti sama. Okey, adakah matriks A dan B itu matriks yang sama? Pertama, kita tengok peringkat. Okey, ini adalah matriks peringkat 2 darab 2. Ini pun peringkat 2 darab 2. Okey, so syarat pertama dia patuhi. Syarat kedua, adakah setiap unsur yang sepadan sama? A11 dia 2, ini pun B11 dia 2, sepadan. So ini sepadan sama. Ini pun sama, sepadan sama, ini pun sama, sepadan, ini pun sama. Jadi A dan B adalah matriks sama. Okey. B, adakah dia matriks sama? Awal-awal lagi sudah bukan. Kenapa? Kerana peringkat dia tidak sama. Ini adalah matriks 1 darab 2. Ini pula adalah matriks 2 darab 1. So, peringkat tidak sama, bukan matriks sama. C, peringkat sudah sama, 2 darab 2, 2 darab 2. Unsur yang sepadan, 8, 8. 3, negatif 7. So, tidak sama. Sebab unsur yang sepadan di sini tidak sama. Okey, jadi E dan F bukan matriks sama. D. Okey. (0.5). Yang pertama tengok peringkat dulu. Ini adalah matriks 3 darab 2. Dan ini adalah matriks 3 darab 2. So, peringkat dia sama. Sekarang kita mau tengok unsur yang sepadan. 0.51/2. Adakah dia sama? Okey, biarpun nampak tidak sama, tapi 1/2 itu sebenarnya adalah sama dengan 0.5. So, kita boleh beranggapan bahawa nilai yang sepadan itu adalah sama. Okey, negatif 2 sama 6 sama 0.8, 4/5. Tekan kalkulator 4/5, dapat 0.8. Negatif 1 sama 12 sama. Jadi, G dan H adalah matriks sama. Okey, contoh yang terakhir. Ini adalah contoh soalan yang melibatkan matriks sama dan sangat popular lah, selalu keluar dalam exam. Diberi bahawa P sama dengan ini dan matriks Q sama dengan ini. Tentukan nilai Y dan nilai Z jika P sama dengan Q. Jadi maksudnya sekarang soalan ini dia suruh bagi tahu matriks P dan matriks Q itu adalah matriks sama. Jadi macam dia suruh cari nilai X, Y dan Z. Untuk selesai dia sudah bagi tahu matriks ni adalah matriks sama. Maksudnya peringkat dia memang sama dan unsur yang sepadan mesti sama. Disebabkan P sama dengan Q, maka kita boleh buat kesimpulan X 7, 0, 5 tolak 3Z sama dengan 5 Y tambah 1, 0, 2Z. Okey. Jadi dia suruh cari nilai X, Y dan Z. Jadi pertama sekali kita bandingkan kedua-dua nilai dalam matriks ini. Sebab apabila dua matriks itu sama, nilai unsur yang sepadan adalah sama. Jadi X ini sepadan dengan ini. Jadi secara automatik X adalah sama dengan 5. Okey.
Untuk cari Y, kita boleh guna yang ada Y lah. Y tambah 1 sepadan dengan mana? Sepadan dengan 7. Jadi kita boleh buat Y tambah 1 sama dengan 7. So Y sama dengan 7 tolak 1, 6. So Y 6. Z pula kita guna yang inilah. Ini sepadan dengan ini. So 5 tolak 3Z adalah sama dengan 2Z. Cikgu pindah negatif 3Z ini pergi sebelah sini. So dia akan jadi 5 sama dengan 2Z tambah 3Z. So 5 sama dengan 5Z. Jadi Z adalah sama dengan 5 per 5, 1. So Z sama dengan 1. Oke, so itulah contoh 5.